Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membuat pembentangan mengenai tajuk kepelbagaian sosio-budaya di Sekolah Kebangsaan Taman Saintek di Johor. Kumpulan kami, kumpulan 3, terdiri daripada 3 orang iaitu saya sendiri, Nur Azizah binti Rahman Shah, Muhammad Izrael Riza bin Amir Hamzah dan Nur Tahirah binti Ibrahim. Kami membuat analisis SK Taman Saintek yang terletak di kawasan bandar, iaitu di daerah Pasir Gudang. Okey, bilangan guru di sekolah tersebut 140 orang guru dan 133 Melayu, 6 orang India dan seorang Iban Kristian. Manakala murid berjumlah 2,680 orang, 2,597 orang Melayu, 61 orang Iban dan 22 orang India. Okey, untuk pengetahuan, Sekolah Kebangsaan Taman Saintek merupakan sekolah paling ramai pelajar di daerah Pasir Gudang. Okey, seterusnya kami membuat analisis mana kami membuat pelajar-pelajar di SK Taman Saintek mengikut aspek-aspek tersebut. Okay, aspek bahasa. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi antara kaum Melayu, India dan Iban di sekolah ini. Kaum India dan Iban bertutur dalam bahasa ibunda mereka apabila bersama kelompok mereka. Dan kaum Melayu pula bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu sendiri. Okey, daripada sini, jadi tidak wujudlah jurang untuk mereka berkomunikasi, menyampaikan maklumat disebabkan mereka, kaum-kaum ini fasih dalam bahasa Melayu. Kaum Melayu, India dan Iban ni. Okey, seterusnya dalam aspek pemakanan. Okey, aspek pemakanan ni kita ambil kira waktu rehat lah. Untuk kaum Melayu, setengah ada yang membawa bekal dan ada yang membeli di kantin. Manakala kaum India, mereka majoritinya hanya membawa bekal kerana meragui ada daging lembu yang dijual di kantin. Okey, pantang larang kaum India ni, diorang tak boleh makan daging lembu. So, jadi risau. Khawatir kalau dalam nasi goreng ke apa ke kan, sup kan, ada daging lembu. Okey, untuk kaum Iban pula, mereka majoritinya akan membeli di kantin. Disebabkan mereka ada pantang larang mereka iaitu tak boleh makan rusa dan monyet. So kantin tak pernah menjual menu yang mempunyai ataupun ada menggunakan rusa dan monyet. Okey, kemudian aspek pemakaian harian. Pemakaian harian ni di rumah ataupun di luar rumah lah. Okey, kaum Melayu mempunyai batas dalam memakai pakaian, dalam pemakaian. Itu kena pakai pakaian yang sopan, selesa dan menutup aurat. Berbeza dengan kaum India dan Iban, mereka pula akan memakai pakaian yang sopan dan selesa. Seluar pendek, seluar panjang, baju t-shirt pendek atau t-shirt panjang lah. Okey, seterusnya dalam aspek sosial. Sosial ni bagaimana mereka berkawan. Mereka bersosial dengan kawan-kawan mereka di sekolah ataupun di luar sekolah. Kaum Melayu, mereka ni lebih rapat dengan kaum Iban dan kaum Melayu sendiri. Manakala kaum Iban, mereka lebih terbuka untuk berkawan dengan semua kaum, tak kisah Cina, India, kaum Iban tu sendiri, Melayu. Itu untuk kaum Iban. Kaum India, mereka disebabkan mereka ni minoriti di sekolah, paling sikit, jadi mereka lebih selesa berkelompok. Lebih selesa dengan kelompok mereka sendiri. Okay. Seterusnya, aspek agama dan kepercayaan. Okay. Kaum Melayu beragama Islam, kaum Iban beragama Kristian, kaum India beragama Hindu. Tempat ibadat masjid untuk kaum Melayu,
tempat ibadat Iban, gereja, dan tempat beribadat kaum India adalah di Queen. Okey, Melayu menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha memakai pakaian baju kurung dan baju Melayu. Manakala Iban menyambut perayaan Hari Krismas dan Hari Gawai, pakaiannya adalah baju burung. Dan ngepan Iban, kaum India pula menyambut perayaan Hari Raya Deepavali, Hari Taipusam dan Hari Taiponggol. Pakaian mereka waktu perayaan tersebut sari, veti, jipa dan kurta. Ada banyak lagi, tapi antara yang famous pemakaian itulah yang disebutkan tadi. Okey, untuk berpindah ke agama lain. Okey, untuk kaum Melayu, orang Melayu yang beragama Islam, mereka haram berpindah ke agama lain. Maksudnya murtadlah, keluar daripada agama, haram dan berdosa besar. Kalau untuk kaum Iban dan India, mereka bebas untuk berpindah ke agama mana pun. Itu perbezaan antara orang Islam dan orang bukan Islam. Okey, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izral Reza bin Ahmad Hamzah daripada kumpulan 3. Jadi saya akan sambung pembentangan ahli kumpulan saya. Cumanya sebelum itu saya minta maaf untuk view kamera saya, sebab laptop saya view kamera dia daripada bawah. So mungkin view tu tak menarik lah sebab daripada bawah. Jadi saya minta maaf pertamanya. Seterusnya saya masuk kepada tajuk yang akan saya terangkan, iaitu implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap bidang pendidikan. So bila cakap terhadap bidang pendidikan ni, fokus saya adalah ke arah itulah. So kepelbagaian sosio-budaya ini adalah implikasi kepelbagaian ini boleh kita cakap mungkin ada implikasinya baik ataupun ada yang kurang baik. Maksudnya boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Jadi kita terus ke bahagian seterusnya. Latar budaya yang diwarisi pelajar dalam keluarga, etnik, masyarakat atau lokaliti yang lebih luas mempengaruhi perkembangan, kepercayaan, pegangan serta kepribadian seseorang. Jadi latar budaya yang diwarisi pelajar ni, misalnya keluarga lah, kita buka untuk keluarga dulu. Ada keluarga yang menghadapi masalah. So kita bahagikan dua pelajar. Ada pelajar A, pelajar B. Mungkin daripada keluarga pelajar A, bila ada masalah, keluarga mereka memilih untuk diam. Maksudnya diam dulu, bagi tenang, baru kita fikir macam mana nak selesaikan masalah keluarga tu. Tapi berbeza dengan kumpulan B. Ada je masalah, pelajar B. Ada je masalah, pelajar B ni keluarga dia terus suruh semua adik datang sini, kita kena buat mesyuarat, kita ada masalah keluarga. So ada dua kriteria yang berbeza. Jadi kita tak boleh kata cara A betul, cara B betul. So mungkin cara mereka berbeza, tetapi itu adalah latar belakang keluarga mereka sendiri. So bila di sekolah, contohnya ada masalah di sekolah, jadi kumpulan pelajar yang A tadi, bila ada masalah kat sekolah, dia diam je. Dia tak tahu nak buat, dia diam sampailah dia rasa dia boleh nak bercakap ataupun bersedia untuk menyuarakan, barulah dia memberi cadangan dan sebagainya. Tapi ada pelajar yang daripada awal ni, tak ada je masalah, dia terus panggil kawan-kawan dia. Sini kita kumpul, kita ada masalah sekian. Dan cari jawapan penyelesaian terus. Jadi tak ada yang salah, tak ada yang betul. Itu cuma perbezaan yang perlu kita raikan. So itu daripada segi keluarga. Etnik, masyarakat atau lokaliti, saya akan terangkan lebih mendalam lah, sebab kita akan tengok pada bahagian pendidikan. Justru sama bawah ni, kita harus sedar bahawa setiap individu adalah unik. Macam saya kata tadi, A lain, B lain. So kita tak boleh pandang kepada perbezaan, kita pandang kepada keunikannya. Yang mana lingkungan budaya atau jenis masyarakat serta penempatan tempat tinggal masing-masing. So dia semua bergantung kepada diri individu itu sendiri, daripada mana asal usul dia, macam mana cara dia bersama keluarga, macam mana cara dia bersama masyarakat dia. Jadi daripada segi bidang pendidikan ni, saya khususkan kepada 3 perkara. Untuk pendidikan lah, yang pertamanya murid, yang keduanya guru, yang ketiganya sekolah. So bila saya kata tentang
Tiga benda ni secara umumnya kita tahulah, kita nak tengok implikasi ini terhadap bidang pendidikan. Jadi murid yang pertamanya adalah kaum etnik. So kita bila cakap etnik ni mempunyai pelbagai. So etnik ni mempunyai pelbagai berbilang bangsa lah, berbilang bangsa, berbilang kaum dan sebagainya. So ada banyak perbezaan, ada banyak corak dia. So antaranya adalah komunikasi. Ataupun yang kedua konflik, ataupun yang ketiga penyelesaian masalah, ataupun yang seterusnya pendedahan pandangan dan juga pendekatan dia. So macam saya kata dah, contohnya komunikasi. Bila komunikasi berbeza, maka di sekolah kita mempunyai pelajar yang ramai. So setiap pelajar akan ada tindak tanduk masing-masing. So inilah yang akan menjadi keunikannya. So bila contohnya kita buat program yang kita sertai semua pelajar, termasuk kaum. So mungkin SU-nya adalah Cina, pengurusinya adalah India, jawatankuasanya adalah Cina, dan Melayu sebagai bendaharinya. Okey, so kenapa contohnya kata, kenapa Melayu jadi bendahari? Apa yang mereka kata? Kepercayaan kami, orang Melayu ni lebih amanah. Sebab apa? Sebab orang Melayu cakap kalau mencuri itu dosa. Orang kata curi itu dosa. So dia percaya kalau dia buat dosa itu, kalau dia kata kalau buat dosa itu adalah satu kesalahan, maka sebab itu dia bagi kat kita. Okey, ataupun kita bagi dekat bahagian Cina setiausaha. Kenapa bagi kat Cina setiausaha? Dia kata sebab mengikut pandangan kasar kita, Cina ni lebih rajin dalam membuat sesuatu perkara lah. So dia ada usahanya. So mungkin perbezaan itulah yang akan menjadi tarikan. Kemudian gaya belajar. So gaya belajar ni lebih kepada pemahaman lah. Contohnya matematik. Tak semua orang power matematik. Contohnya kita nak tengok siapa laju matematik. Contohnya kaum Cina dia guna sempua kan. Dia guna sempua, ada dapat. Bila Cina India dia guna otak je. Biasanya kita tengok jenis matematik pada dia pakai otak je. Melayu pakai kalkulator. So bila kita tengok siapa lagi laju, India lagi laju. Mungkin matematik lebih ke India, mungkin sains lebih kepada Melayu. Mungkin subjek apa lagi kita ada, subjek lain-lain lah. So kepada Cina, ataupun kita sains tu lebih kepada Cina, sejarah lebih kepada Melayu. So itu adalah perbezaan je. So, implikasi kepada pendidikan, contohnya daripada segi pembelajaran. So kita boleh ambil daripada sudut positifnya, akan ada persaingan lah. Maksudnya bila kita tengok, akan berlaku persaingan lah. Siapa lagi pandai matematik itu, aku lagi pandai matematik, siapa lagi cepat. Okay, itu daripada segi sudut positifnya. Kemudian bahasa dan komunikasi dan kelas sosial saya sekalikan lah, bagi kita kesetukan masa. Jadi kelas sosial ni tahap hidup. Contohnya kebanyakan, saya cakap kepada average, saya tak cakap kat pasti. Kebanyakannya kaum Melayu ni adalah kaum pertengahan. Kaum India adalah sedikit bawah tahap hidupnya. Kemudian kaum Cina adalah atas dan ke pertengahan. Saya tak cakap semua. Saya tahu ada kaum Melayu yang senang. Saya pun ada pelajar yang senang. Gaji ayah dan ibunya kalau kita gabungkan, tak tahulah gaji saya dalam tempoh berapa tahun. Gaji ibu 18,000, gaji ayah 18,000. So itu ada dalam Melayu. Maksudnya saya kata secara umum, secara average-nya. So bila kelas sosial ini berbeza, maka tahap ataupun cara pembelajaran berbeza. Mungkin pelajar yang lebih susah itu kadang-kadang ada masalah ketika belajar. Contohnya mana murid saya pernah bawa buku jumpa saya kata betulkan buku kamu ni dah koyak dah. Pelajar Melayu di sekolah saya, koyak, kulit koyak, yang kata-kata putih tu pun dah mula koyak. Apa yang dia buat, dia datang kat saya esok tu ada subjek lagi, saya tanya dia, mana buku kamu? Saya dah suruh betulkan. Dia datang, dia buat apa? Dia jahit saja buku tu. Maksudnya ambil benang, jarum, jahit bahagian tengah buku saja. So kulit semua tu masih tak betulkan. So itu nak menunjukkan kelas sosial. So bila kelas sosial berbeza, maka pelajar ni dari segi pendidikannya berbeza lah.
Mungkin dia rasa pendidikan ni berat untuk dia, susah, so dia tak boleh nak buat. Sebab dia kata keluarga dia susah, dia tak boleh fokus nak belajar sebagainya. Itu adalah perbezaannya. Okey, kemudian saya pergi kepada guru pula. Okey, guru pun sama, kita tengok sekali lalu pengurusan hubungan. Contohnya pengurusan hubungan ni adalah interaksi. Contohnya guru kelas Melayu. Tapi parent dalam kelas tu ada parent India, ada parent Cina. So bila nak bercakap dengan sesuatu, tak bolehlah terlalu menekankan bahagian agama. Hari-hari cikgu share bahagian agama, bukan saya kata tak bagus, tetapi keselesaan. Sebab kita kena belajar berhubung dengan parent. Kemudian pembelajaran kooperatif, layanan adil. Layanan adil ni contohnya kita ada guru dan pelajar. So mengikut bangsanya. Lah. So kena tengok mana yang okey. Kita contohnya cikgu Melayu, kita nak Melayu ni berjayalah. Ya, kita nak Melayu ni yang memanipulasi, melopori bahagian pendidikan ni. So dia pun ala kadar ajar pelajar Cina dan India dia. Ataupun cikgu Cina pun sama. Dia kata kita tak nak orang Melayu je menguasai, kita nak Cina. Kita nak Cina yang lebih naik. Sama juga kalau India pun cakap macam tu. So bila berlaku macam tu, itu adalah dia akan jadi kepada side negatif dia. Implikasi negatif dia adalah layanan itu sendiri. So kalau daripada segi positifnya, layanan adil lah. Maksudnya cikgu tu bersifat terbuka. Yang ini akan menjadi satu tarikan lah kepada cikgu itu sendiri, sebab mampu memberi layanan yang adil. Jadi cikgu yang biasanya dah berpengalaman lebih 10 tahun mengajar, mungkin tak ada masalah. Kalau dalam sekolah dia ada beberapa ramai Cina ke India, kalau dia dah biasa. Tapi kalau dia tak biasa, mungkin dia akan janggal. Dia akan berat sebelah, macam itulah. Kemudian pemilihan sumber, jangkaan guru, bahasa. So bahasa ni guru memang akan beri kesan lah, daripada segi pelatnya. Ataupun contohnya sekolah saya ada cikgu India, dia boleh cakap bahasa Melayu tak ada masalah, bahasa Melayu dia okey. Cuma bila dia nak bercakap dengan lebih pantas, lebih jelas, dia akan cakap dengan bahasa Inggeris. So kalau dia mengajar bahasa Inggeris, tak apa. Mungkin kalau dia mengajar matematik atau dan sebagainya, sains dan sebagainya, so bila pelajar tak mampu nak catch up apa yang dia cakap tu, mungkin itu akan jadi satu side negatif lah. Side negatif. Kalau pelajar mampu, itu akan jadi side positif. Tapi kalau tak mampu, dia akan jadi side negatif. Jadi daripada segi bahasanya, guru ini memberi kesan yang besar lah terhadap sosio budaya. So bila sosio budaya ni kita tekankan, bahasa adalah antara yang terpenting. Bahasa je, murid pun kena tengok bahasanya, guru pun tengok bahasanya. So sosio budaya ini, bahasa adalah antara yang terbesar. Okey, yang terakhir sekali kita tengok daripada segi sudut sekolah. Apa implikasinya yang datang daripada sekolah? Contohnya jenis sekolah. Yang pertama jenis sekolah. Tamil, Cina, sekolah biasa, sekolah agama dan sebagainya. Jadi sosio budaya ini akan ditekankan mengikut sekolah. Contohnya sekolah itu sekolah Cina. Jadi dia tak akan paksa. Contoh sekolah tu dah tahu dah sekolah Cina, tiba-tiba dia kata pelajar kita hari ni kena makan pakai tangan. Kan dah jadi satu masalah kat situ. Ataupun sekolah Melayu ni, 100% pelajar Melayu, tiba-tiba guru besar dia Cina. Dan GPK 1 dia pun Cina. Dia kata hari ni kami nak semua pelajar makan pakai chopstick. Sudah. Macam mana nak buat? Macam mana tu? Dengan pelajar tak pernah pakai chopsticknya, kan dengan kekoknya, kan elok masuk mulut, tercucuk mata sudahnya. So kenalah dekat situ bahagikan ataupun berikan keseimbangan sosio budaya itu. Tak boleh kita bahawa kita punya budaya itu adalah satu budaya yang kekal, ataupun dia kata aku nak ikut juga, aku guru besar kat sini, kena ikut budaya aku, makan pakai chopstick. Tak boleh. So kita kena tengok kepada side negatif dan side positifnya. Ataupun lokaliti sekolah itu sendiri. Lokaliti sekolah bermaksud kedudukan lah. Sekolah di bandar ada, sekolah di taman ada, area taman ada, sekolah di area kampung. So mungkin contohnya orang kata kalau bahagian
sains dan teknologi. Biasanya dipelopori oleh sekolah bandar. Sebab apa? Sebab pelajar dia lebih moden. Maksudnya dapat lebih banyak capaian lah. Kemudian pelajar daripada segi kampung biasanya lebih kepada sukan. Sebab apa? Sebab gaya hidup dia. So itulah yang menentukan lokaliti sekolah itu kadang-kadang memberi kelebihan ataupun sosio budaya. Okey. Kemudian kepimpinan sekolah. Pimpinan sekolah macam saya cakap dah, guru besar ke, JPK 1 ke. So kena ikut keadaannya. Tak bolehlah kita kata sosio budaya ini adalah sosio budaya mati. Maksudnya kena ikut. So sosio budaya ini adalah satu perkara yang menarik lah. Contohnya gambar ni lah, tengok ada lelaki ada perempuan kan. So berlainan. So baru ada tarikan. Kalau gambar ni lelaki dengan lelaki, dia tak jadi tarikan. Ataupun perempuan dengan perempuan. Macam magnet lah. Macam magnet kan. Sama arah dia. So sama arah dia tak boleh. Dia menolak. Dia tak menarik. So bila ada perbezaan, kita terbalik kan. Berbeza. So bila berbeza berlakunya tarikan. So kita kena anggap ataupun kita kena pandang implikasi kesan sosial budaya ini daripada segi sudut positifnya. Ia adalah satu yang menarik. So itu saja daripada saya. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Tahira binti Ibrahim. Jadi saya akan terangkan tentang peranan guru sebagai ejen sosialisasi para pelajar. Baik, saya akan menerangkan yang pertama berkenaan definisi, kemudian pendahuluan, penyata masalah, peranan guru dan kesimpulan. Baik, bagi definisi, saya ingin menerangkan dahulu tentang peranan guru. Peranan adalah bermaksud fungsi yang dilambangkan oleh seseorang atas kehendak bebas mereka sendiri dengan atau dengan pengenaan. Okey, maka peranan guru ialah fungsi seorang pendidik. Ejen sosialisasi pula bermaksud merupakan pihak-pihak yang mampu membentuk individu yang menghayati nilai-nilai murni. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sosialisasi bermaksud proses mendidik seseorang untuk menyesuaikan diri dengan suasana, sikap, nilai dan norma yang dapat diterima dalam masyarakat. Manakala Muhammad Saleh Lebar 1998 mentakrifkan bahawa sosialisasi ialah proses interaksi sosial yang membolehkan manusia memperolehi personaliti atau sahsia dan belajar cara hidup bermasyarakat. Baik, sekolah merupakan antara institusi penting yang berupaya membantu pembentukan perpaduan kaum melalui proses sosialisasi yang melibatkan pelbagai ejen seperti guru ataupun rakan sebaya. Dalam konteks ini, guru merupakan ejen yang lebih berautoriti sekaligus dapat memberi impak yang lebih positif ke arah pembentukan perpaduan di kaum di sekolah. Okey, para guru terutamanya di peringkat sekolah rendah merupakan ejen sosialisasi yang penting dalam menyatu padukan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum. Seterusnya membentuk kesedaran generasi muda mengenai tanggungjawab mereka sebagai seorang warga negara. Walau bagaimanapun, terdapat guru yang mewujudkan provokasi, perkauman serta mengabaikan peranan mereka sebagai ejen sosialisasi dan membentuk perpaduan kaum di sekolah. Okey, baik di sini contohnya pada tahun 2013 di Gelam Patah Johor berlaku insiden seorang guru perempuan Cina mengeluarkan kata-kata kesat terhadap kaum tertentu yang dianggap telah menjejaskan reputasi guru sebagai ejen sosialisasi yang memupuk perpaduan. Baik, selain itu, ada juga kes pada tahun 2016, seorang guru besar telah bersikap perkauman terhadap seorang guru Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pai Chi di Mersing, Johor. Okay? Ini adalah petikan daripada utusan online 2016. Baik, peristiwa sebegini boleh menjejaskan keraguan masyarakat terhadap peranan sekolah sebagai institusi penting yang bukan hanya terbaik untuk memupuk perpaduan kaum tetapi juga menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap guru sebagai suri teladan kepada golongan muda. Baik, hasil kajian menunjukkan terdapat 4 peranan guru dalam memupuk dan membentuk perpaduan kaum, iaitu penyampaian maklumat ilmu kenegaraan, ilmu kebudayaan kaum,
ilmu perpaduan dan juga suri teladan. Okey, bagi peranan yang pertama iaitu penyampaian maklumat ilmu kenegaraan, pendekatan pengajaran sambil menghubungkaitkan ilmu kenegaraan kepada pelajar sebenarnya akan memberi ruang kepada guru untuk memupuk nilai murni dan semangat patriotik bagi mendedahkan pelajar tentang peranan dan tanggungjawab mereka menjadi seorang warga negara yang baik. Menerusi pendekatan ini, pelajar dididik dan dibimbing oleh guru untuk berfikir tentang kebaikan dan kepentingan mewujudkan semangat perpaduan kaum dalam masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Ini kerana ilmu kenegaraan mampu melahirkan warga negara yang beretika tinggi dan juga dapat hidup bersama-sama dengan kaum lain dalam semangat perpaduan yang tinggi. Peranan yang kedua adalah penyampai maklumat ilmu perpaduan. Guru berperanan sebagai ejen perpaduan di sekolah dengan cara melibatkan semua pelajar pelbagai kaum dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk menyemaikan sikap saling menghormati dan memahami kebudayaan kaum lain. Kaedah ini dapat menghubungkaitkan ilmu perpaduan seperti yang digariskan dalam kurikulum dalam kehidupan sebenar pelajar semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran, boleh meningkatkan proses penghayatan hubungan kaum dan pembelajaran kepentingan nilai perpaduan. Penglibatan daripada pelbagai kaum dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran tentang ilmu perpaduan akan memberikan lebih ruang kepada mereka untuk berinteraksi secara langsung dan seterusnya mewujudkan kesefahaman antara satu sama lain. Baik, bagi peranan yang ketiga adalah penyampai maklumat ilmu kebudayaan kaum. Guru perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu tentang kebudayaan kaum lain supaya guru boleh menyampaikan maklumat yang lebih tepat mengenai kebudayaan kaum kepada pelajar di sekolah. Pendekatan guru dalam menggunakan unsur perpaduan dan kepelbagaian kaum dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat penting kerana pendekatan tersebut secara tidak langsung akan memupuk pelajar supaya lebih peka kepada unsur tersebut. Kaedah pengajaran yang melibatkan percampuran pelajar daripada pelbagai kaum serta sokongan berterusan daripada guru amat penting dalam memastikan ilmu perpaduan terus diamalkan oleh pelajar di sekolah dan seterusnya sehingga dewasa. Guru perlu sentiasa peka serta bersedia untuk menambahkan pengetahuan tentang kepelbagaian budaya dalam masyarakat bagi mengelak salah faham antara guru dan pelajar yang akan memberi kesan negatif terhadap pembentukan perpaduan di sekolah. Baik, bagi peranan yang terakhir iaitu peranan sebagai suri teladan. Okey, guru sebagai suri teladan atau idola kepada pelajar perlu membimbing pelajar ke arah perpaduan. Guru perlu sentiasa menampilkan diri dengan tingkah laku yang positif, terutama bersemangat tinggi dalam penerapan perpaduan kaum di sekolah. Sikap perkauman perlu dihindari oleh guru dan nilai murni yang ditunjukkan oleh guru di sekolah mudah diterapkan dalam jiwa pelajar. Secara keseluruhannya, guru memainkan peranan penting sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk perpaduan kaum di sekolah. Pelbagai kaedah yang berkesan perlu digunakan oleh guru untuk mencetuskan kesedaran pelajar tentang tanggungjawab mereka sebagai seorang warga negara dan kepentingan perpaduan dalam kalangan kaum. Dan yang terakhir adalah, ini adalah rujukan yang kumpulan kami rujuk sebagai panduan lah. Okey, dan itu saja daripada kami. Terima kasih dan salam sejahtera.